Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Pengelasan pendapatan bagi golongan T15 berkaitan penyesaran subsidi petrol belum dimuktamadkan. Perdana Menteri berkata perkara itu masih diteliti bagi memastikan hanya golongan kaya membayar harga sebenar petrol. Usaha itu bagi menjamin 85% rakyat tetap menikmati subsidi. Seramai 15,000 ketua isi rumah berjaya dikeluarkan daripada kelompok miskin tega sepanjang tahun ini. Perdana Menteri berkata angka itu sebahagian daripada 80,000 ketua isi rumah yang dikenal pasti dalam senarai miskin tega 2024. Kerajaan komited membantu rakyat menerusi pemberian bantuan bersasar. Dalam berita itu, Perdana Menteri mengingatkan pimpinan di peringkat desa supaya tidak tiris dalam menguruskan dana diberikan kerajaan menerusi Sejati Madani. Melalui inisiatif yang diumumkan dalam Lanjawan 2025 itu, setiap kampung di seluruh negara akan menerima peruntukan bernilai antara RM50,000 hingga RM100,000 bagi melakukan apa-apa program demi manfaat ekonomi penduduk setempat. Pelaksanaan program Sejahtera Komuniti Madani, Sejati Madani akan melibatkan semua kampung di seluruh negara tanpa ada yang terkecuali. Aktiviti peningkatan sosioekonomi menerusi Sejati Madani akan dilaksana guna peruntukan RM1 bilion dalam Belanjawan 2025. Sementara itu, bagi memastikan lebih ramai terima manfaat Sejati Madani, Jabatan Penerangan diarah tingkatkan kefahaman masyarakat berkait inisiatif berkenaan. Menteri Komunikasi menyatakan fokus tertumpu kepada cara buat permohonan. Lebih ramai pelajar akan dihantar ke China bagi menjalani latihan TVET jangka pendek dan sederhana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Awad Zahid Hamidi memaklumkan usaha itu boleh dilakukan berikutan kenaikan peruntukan TVET. Menerusi Belanjawan 2025, peruntukan TVET naik kepada RM7.5 bilion selari dasar TVET negara. Dalam berita itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengetuai Sekolah Politik ditubuhkan Barisan Nasional BN. Sekolah tersebut berperanan melatih generasi muda berpotensi untuk diketengah sebagai pelapis pemimpin parti dan calon pilihan raya. Mereka akan dilatih dengan teori dan amali kepimpinan di Sekolah Politik yang ditubuhkan di Institut Latihan Memperkasa Ummah Ilmu Janda Baik. Agensi kerajaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT digalak terlibat dalam gerakan koperasi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata setakat ini terdapat 47 koperasi membabitkan kaki tangan PBT dengan keahlian 20,089 ahli di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan menjalankan pemeriksaan lanjut dan menyiasat dakwaan anggur import jenis Shine Muscat yang dikatakan mengandungi bahan kimia beracun. Menterinya berkata langkah itu penting bagi memastikan buah-buahan import tidak dicemari racun, berbahaya dan sebagainya. Sementara itu, projek menyiapkan Pamuda Alih di Kemubu, Kelantan kini sedang berjalan dan dijangka siap sepenuhnya pada Ogos tahun depan. Kerja-kerja baik pulih sistem pengairan tersebut termasuk pembangunan tambahan mengambil masa 6 bulan dan apabila siap, ia dijangka dapat mengatasi masalah pengairan di kawasan sawah padi ketika musim kemarau. Yapim salur bantuan berjumlah RM2.34 juta kepada 2,340 pelajar kemasukan baru daripada keluarga asnaf dan B40 menerusi program bantuan didik madani. Agensi agama sentiasa prihatin membela nasib masyarakat termasuk menoktahkan kemiskinan tegar melalui pendidikan. Ilmu at Puji melalui inisiatif program usaha Jaya Insan. Puji antara diberi keutamaan bagi membantu pelajar dari golongan B40 mempunyai akses pendidikan tambahan percuma. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata antara inisiatif yang diberikan adalah tuisyen percuma, kem motivasi, tuisyen madani dan pusat komuniti. Pegawai Kementerian Sumber Manusia Kesuma digesa untuk turun padang mendapatkan pandangan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi pekerja. Menterinya berkata ia sekaligus selari dengan aspirasi 3K kementerian tersebut iaitu meningkatkan kebajikan, kemahiran dan keberhasilan.
Hanya pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM akan terbabit dalam program latihan khidmat negara PLKN yang dijadualkan bermula Januari 2025. Jelas Timbalan Menteri Pertahanan, bermula Januari tahun hadapan, sebanyak 1,000 peserta terbabit dengan PLKN dan akan ditempatkan di 2 kem latihan. RUU Buli Cyber akan dibentangkan di Kabinet selewat-lewatnya Mac tahun depan. Menteri Digital berkata satu jawatankuasa telah dibentuk yang dianggotai Menteri Undang-Undang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi bagi memperhalusi lagi RUU tersebut. Tiada unsur kerja berlebihan atau buli dalam kes kematian seorang doktor di Hospital Seberang Jaya, Georgetown. Siasatan awal mendapati terdapat 30 pengawal perubatan yang bekerja ketika doktor itu bertugas berbanding maksimum 25 doktor pada satu masa. 45,666 premis seluruh negara diperiksa dalam usaha beri penguatkuasaan pendidikan berhubung Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Pemeriksaan itu dilaksana menerusi 2,697 operasi dan sebanyak 57,856 penguatkuasaan pendidikan telah dijalankan setakat ini. Warga asing diberi amaran supaya tidak mengambil kesempatan bekerja atau berniaga secara haram sepanjang musim perayaan Deepavali. Pengarah Imigresen Kuala Lumpur berkata operasi dan pemantauan akan diteruskan secara berkala, terutamanya di lokasi tumpuan sempena musim perayaan. Orang ramai dinasihat berwaspada terhadap sindiket penipuan pembelian rumah, terutama melibatkan rumah mampu milik Johor RMMJ. Semua urusan berkaitan RMMJ hanya boleh dilakukan di laman sesawang e-Rumah Johor. Pemohon yang berjaya hanya perlu membayar RM30 setelah menerima sijil layak memiliki rumah. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung satu perhimpunan gabungan pertubuhan bukan kerajaan NGO di dataran Menara Condong Teluk Intan. Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris berkata pihak yang berkaitan tidak memaklumkan kepada polis mengenai penganjuran perhimpunan itu. Selangor peruntuk lebih RM3 juta bagi program saringan dan pemeriksaan kesihatan percuma. Esko Negeri Jamaliah Jamaluddin berkata saringan asas merangkumi pemeriksaan penyakit kanser, penglihatan dan pendengaran itu telah memberi manfaat kepada lebih 6,000 penerima. Lebih 2,000 orang memeriahkan Karnival Kesihatan Pekerjaan Kesuma Madani Anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Karnival 2 hari ini menawarkan pelbagai aktiviti seperti bengkel keselamatan, pameran kesihatan dan pemeriksaan kesihatan percuma. Usaha memupuk rasa tanggungjawab dalam kanak-kanak menjaga alam sekitar dijadikan menerusi Projek Carlton. Inisiatif oleh Kementerian Pendidikan bersama sebuah syarikat jenama minuman coklat itu dilaksana di 4 sekolah di Pantai Timur dan bakal diperluas secara berperingkat di seluruh negara. Tekanan air rendah menyukarkan tugas anggota bomba memadam kebakaran di pusat pengumpulan bahan kitar semula di Padang Tembak Pekalan Cepa, Kelantan. Kebakaran berlaku pukul 5.30 petang dan berjaya dikawal sepenuhnya melibatkan operasi pemadaman oleh 40 anggota bomba. Lebih banyak negara akan menyertai program Wonderful Nusantara Festival pada penganjuran akan datang. Thailand akan diundang bagi penganjuran tahun depan, diikuti Brunei pada tahun 2026. Penganjurannya mampu jadi tarikan utama sempena Tahun Melawat Johor 2026. Program Street Dakwah Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas mendapat sambutan baik dalam kalangan masyarakat. Di Kampung Bukit Jernih Cuping, seramai 80 peserta menyertai program dengan berkonvoi ke Pantai Merdeka dan melaksanakan aktiviti khidmat komuniti di Masjid Al-Bushra, Merbuk. Selain program Street Dakwah, pelbagai aktiviti lain seperti program kenegaraan dan forum juga dirancang bagi memperkukuh jati diri penduduk setempat. Kolej Komuniti Parang Terap dan Kolej Komuniti Bandar Darul Aman dengan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah mengadakan inisiatif CSR memasang sistem pendawaian elektrik di rumah asnaf. Inisiatif ini bertujuan membantu golongan asnaf mendapatkan kemudahan yang lebih selamat dan efisien. Program bertujuan meningkatkan kemahiran teknikal pelajar sambil menyumbang kepada masyarakat.
Istiadat persandingan Putera Sultan Pahang, Tengku Arif Bendara Tengku Muhammad Iskandar Ayatuddin Shah dan Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan berlangsung dengan penuh istiadat dan tradisi di Istana Abdul Aziz Kuantan. Istiadat disaksikan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke istiadat Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah. Istiadat perkahwinan diraja akan berakhir dengan bendera istiadat menutup kerja diturunkan diikuti 16 das tembakan meriam yang disempurnakan PDRM. Perdana Menteri memaklumkan Malaysia sebagai negara pertama disebut dan dipersetujui sebagai rakan baru BRICS oleh 5 anggota asalnya iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Perkara itu dimaklumkan kepada beliau oleh rakan sejawatnya dari Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed Ali sewaktu pertemuan di Kompleks Seri Perdana. Johor berjaya menarik pelaburan bernilai RM360 juta bagi menyokong bangunan pusat data sekaligus merancakan ekosistem rantaian bekalan industri tersebut. Menteri Besar berkata 5 syarikat besar turut mengembangkan sektor digital di Johor seterusnya membuka 700 peluang pekerjaan kepada rakyat. Melaka menerima kehadiran kira-kira 11.25 juta pengunjung setakat September lalu. Ketua Menteri yakin jumlah peningkatan berkenaan adalah impak daripada penganjuran acara ikonik yang menjadi serampang dua mata dalam promosi sektor pelancongan di Melaka. Ia juga seiring dengan usaha kerajaan negeri untuk merancangkan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM menyambut baik saranan Perdana Menteri agar kemudahan di stesen minyak terus dipertingkatkan untuk manfaat orang ramai. PDAM menganggap saranan tersebut sebagai cabaran positif untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. 21 orang lagi terbunuh dalam serangan terbaru rejim Zionis ke atas Lebanon. Sehingga kini 2,653 orang maut dengan 12,360 orang cedera dalam serangan udara ke atas pusat kesihatan di Bandar Bazurieh menyebabkan seorang jururawat maut dan 5 lagi cedera. Kementerian Kesihatan Lebanon mengecam serangan tentera ke atas pusat perubatan di negara itu. Di Gaza, 42,924 orang maut setakat ini. Operasi terbaru tentera Israel di Gaza menyebabkan 77 orang maut dan 289 lagi cedera menjadikan keseluruhannya 100,833 orang cedera. 38 orang lagi maut akibat serangan Israel di Khan Yunis, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Dalam pada itu, Indonesia kecam serangan tentera Israel ke atas Iran. Serangan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan menunjukkan sikap tidak hormat Zionis Israel terhadap norma kemanusiaan. Indonesia menegaskan bahawa pendudukan haram Israel di wilayah Palestin adalah punca utama konflik di Asia Barat. Kementerian Pertahanan Rusia menembak jatuh 51 dron Ukraine di beberapa kawasan termasuk berhampiran sepadan negara itu. Sebanyak 18 dron ditembak jatuh di wilayah Tambov, manakala 16 lagi di kawasan bandar sepadan Belgorod. Manakala baki dron yang lain ditembak di wilayah Oryol, Bryansk, Lipetsk dan Voronezh. Lebih 100 orang dilaporkan maut selepas ribut tropika Trami membadai barat laut Filipina minggu ini. Lebih separuh daripada jumlah korban dicatatkan di wilayah Calabarzon dengan 48 kematian. Diikuti Bohol 28 kematian. Bilangan individu yang hilang juga meningkat kepada 36 individu. Kebanyakannya dipercayai terperangkap akibat tanah runtuh. Ribuan penduduk Kepulauan Canary berdemonstrasi di Gran Canaria mengecam kehadiran imigran haram. Menurut data dari agensi Eropah Frontex, lebih daripada 30,000 pendatang cuba memasuki kepulauan Sepanyol itu sejak awal tahun ini. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi.